Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan taufik dan hidayah dia dapat kita meneruskan bacaan kitab Aqidatun Najin fi Ilmi Usuluddin pada majlis yang ke-42 berkaitan dengan kenabian. Kita sudah habis berkenaan dengan ilahiyat. Sekarang berkaitan dengan an-nubuwat. Yang kita ni tak ada apa dah ni. Bukan tak ada apa-apa, tak ada payah mana dah. Jangan takut lah. Nampak tebal je. Hak sini bahagian-bahagian ni tak payah sangat dah. Mungkin payah tu sebab tak nampak tulisan ke apa, tu lain cerita lah. Mana kita ni. وقال الشيخ الشارح رحمه الله سبحانه وتعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Jadi tadi pagi yang puru besar tu kita dah post dah. Kamus Dewan di edisi keempat serta gambar Google tu. Apa dia puru tu? Penyakit puru tu penyakit kulit juga lah. Penyakit kulit serta tulang. Nampak huduh tu. Jadi Nabi Ayub bukan begitu jadi penyakit cacar ataupun kudis tu kurang sikit lah. Boleh ditutup bahagian dia, mungkin gitu. Wallahu a'lam. Kata syarih, ada pun yang tiada membawa kepada kekurangan bagi manusia. Jadi dia sambung perbahasan berkaitan dengan Nabi dan Rasul ni bersifat dengan sifat manusia, tapi yang tidak membawa kepada jatuh martabat dia. Ada pun yang membawa kepada jatuh martabat dia, maka tidak boleh, tidak terjadi pada Rasul. Dan apa yang zahir daripada Quran dan Sunnah, kalau membawa kepada mereka itu pada zahirnya membawa kepada kekurangan, jatuh martabat, maka wajib ditakwilkan. Sekarang ni ada pun muqabalah, ada pun yang tiada, yakni perkara-perkara yang tiada membawa kepada kekurangan bagi manusia, maka tiada dicedera, yakni tiada dicedera pada hak mereka itu Rasul, yakni tiada cedera dari sudut martabat ataupun kedudukan mereka itu sebagai Rasul. Noktah. Sebab apa? Kerana mereka itu rasul-rasul manusia, maka mereka bersifatlah dengan sifat manusia, bukannya sifat malaikat dan bukan sifat ketuhanan. Jadi al-a'rad menolak kepada sifat ketuhanan, tambah al-basyariyah menolak kepada mereka itu bersifat malaikat. Maka mereka itu manusia lah, bukan Tuhan, yakni bukan mereka itu rasul Tuhan. Tu. Dan bukan malaikat, yakni dan bukan mereka itu rasul malaikat. Noktah. Maka barang yang harus bagi manusia niscaya harus pada mereka itu rasul, yakni jikalau tidak jatuh martabat mereka itu rasul. Noktah. Tobik situ.
Kata syarih rahimahullahu ta'ala, dan dimisal oleh musannif iaitu Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi radhiyallahu ta'ala anhu, dia misalkan akan yang harus itu dengan kata musannif mana? Dia buat kurungan siap dah, kal maradi wa nahwihi wa nahwil maradi. Arti kata musannif kal maradi wa nahwihi itu seperti sakit dan umpama sakit. Tu noktah. Lepas tu dia bahas berkenaan dengan sakit pula. Kata syarih rahimahullahu ta'ala, dan setengah daripada sakit itu pitam. Pitam lah. Dekat pengsan tu. Maka iaitu pitam harus atas mereka itu rusuh. Sebab apa? Sebab dengan pitam itu tidak meliarkan manusia. Topik situ. Kerana pitam itu tidak meliarkan manusia, yakni tidak menjauhkan diri mereka itu daripada manusia, maka tercapailah objektif mereka untuk sampai risalah. Cuma itu satu penyakit sahaja. Takdir kata seperti mana yang dikatakan oleh Baba Ridauddin hafizahullah ta'ala ketika daurah Baqarah Al-Amani di Melaka. Dia kata apa? Dia kata hatta kalau sekarang ni ada penyakit darah tinggi, Nabi SAW dan Nabi-Nabi lain harus untuk ada sakit darah tinggi, sebab dia tidak meliarkan manusia. Jadi sakit tu ada dua, sakit yang meliarkan manusia, sakit yang tak meliarkan manusia. Jadi yang layak bagi Rasul ialah sakit yang tidak meliarkan manusia, bukannya sakit yang meliarkan manusia. Kata syarih rahimahullahu ta'ala, bersalahan gila. Gila tu meliarkan manusia, orang tak dekat dengan orang gila. Dan mabuk ataf. Mabuk tu yakni mabuk ni umpama gila. Mabuk ni dekat-dekat nak gila tapi dia tak gila. Dia pertengahan. Dan lain daripada mabuk dan gila. Mana lain tu? Bayan daripada segala penyakit yang memberi cedera, yakni yang memberi cedera yang tidak mengurangkan martabat Nabi. Selalu koik situ. Maka tiada harus atas mereka itu rusul. Dan umpama silap. Dia dan lain tu istinah suku tu. Macam istinah suku tu. Dan lainnya okey, betul. Atas itu. Okey. Maka tiada harus atas mereka itu, iaitu maka gila, mabuk dan lainnya itu tiada harus atas mereka itu rasul-rasul. Baru nampak. Noktah. Jadi itu tak harus. Yang ini tak berlaku. Tiada harus, yang ini tidak berlaku pada rasul-rasul dan nabi, kerana tidak layak dengan martabat mereka itu. Dan umpama sakit itu pula, umpama sakit, bukannya nak mencontohkan sakit. Umpama sakit yakni dari sudut keharusan sifat basyariah pada Rasul, yakni dari sudut keharusan sifat basyariah pada Rasul. Mana? Sakit. Dan umpama sakit pula seperti makan dan minum dan tidur. Tetapi dengan mata mereka itu Rasul, tiada tidur dengan hati mereka itu Rasul. Itu pengakuan Nabi SAW. Sebab tu mereka mudah bangkit, kita tidur dengan hati-hati kali. Dan sebab tu mereka itu al-basharu la kal-bashar. Mereka itu manusia, bukan macam manusia biasa. Ar-rijal, nahnu rijal, wahumur rijal, wahumur rijal, wa nahnu rijal. Mereka itu rijal, kita rijal, tapi bukannya sama. Dan demikian lagi harus pada Rasul, tiada cedera penjara akan mereka itu Rasul. Tiada cedera di penjara akan mereka itu Rasul, dan dibunuh akan mereka itu Rasul. Dan dikeji-keji akan dia Rasul. Apa tu? Diracun. Okey. Dan demikian itu harus. Tiada cedera, yakni tiada cedera pada martabat mereka itu. Tiada cedera, yakni tiada cedera dari sudut martabat mereka itu penjara akan mereka itu Rasul, yakni berlakulah mereka itu dipenjarakan, iaitu dipenjarakan mereka itu. Itu tidak menjatuhkan martabat mereka, seperti Nabi Yusuf dipenjarakan. Dan dibunuh akan Rasul, seperti Nabi Yahya ke Nabi Zakaria ke. Dibunuh. Ada rasul-rasul lain dibunuh.
Mencacatkan maruah mereka sebagai rasul? Tak mencacatkan. Mana harus berlaku. Dan dikeji-keji akan rasul. Nabi SAW dikeji. Puak Taif baling batu berdarah-darah, luka. Kena caci, baling tahi. Macam-macam Nabi kena. Tu tak menjatuhkan martabat mereka itu. Sebab tu datang daripada orang lain. Bukannya datang daripada diri dia, datang daripada orang lain. Orang lain yang menjadikan dia gitu. Tu tak ada masalah. Dan diracun akan nabi-nabi dan rasul-rasul. Seperti Nabi SAW pernah diracun. Cuma mati dia tidak segera. Mati dia lambat. Sebab tu kata sebagian ulama, punca kematian Nabi SAW ialah hasil dari perkesan racun yang diletakkan oleh Yahudi. Walaupun dia tak kena secara langsung. Maksudnya tak secara langsung tu, maksudnya makan makanan yang racun tu terus mati tak. Dia melambat. Kesan daripada racun. Bau rasa. Gitu. Tu harus salah sebab tu ni semua daripada orang lain, bukan daripada diri dia. Maka harus berlaku. Dan seperti makan itu juga berkahwin dengan perempuan yang halal bagi mereka itu rasul. Antara khususiat Nabi SAW, boleh menikahkan diri sendiri. Boleh menikahkan diri sendiri tanpa wali, seperti mana disebut dalam Kashfun Niqab kita tu. Boleh menikahkan diri sendiri, boleh mewalikan diri sendiri, kahwin dengan perempuan tu tanpa izin wali. Boleh berlaku. Dan Nabi SAW boleh nikah lebih daripada asalnya. Boleh nikah, tak silapnya boleh nikah 11 orang tak silap. 9 ke 11 ke 9. 11 rasanya. Lepas tu dimansuhkan kepada boleh nikah infinity. Berapa banyak pun tak apa. Tapi Nabi SAW tak nikah banyak-banyak sangat. Tu khususiat Nabi saja. Dan dikeji-keji habis. Dan adalah Nabi SAW memakan ia Nabi SAW akan daging. Dan kasih yakni hal keadaan kasih ia Nabi akan daging, yakni suka makan daging. Kita pun kena suka makan daging lah. Daging kambing yang Nabi SAW suka tu bahagian paha. Bahagian paha ke? Paha ke betis dia panggil? Hak tu lem sheng ke? Tak tahu kita. Sila-sila. Semalam makan lem sheng dekat tu Nami tu. Sayang dia goreng. Kalau dia kuah tu sedap sikit, tapi besar. Tak habis makan seorang. Penat makan seorang. Besar gila lem sheng dia. Tapi goreng tu sayang. Goreng ni dia cepat kenyang sikit. Dan memakan ia Nabi SAW akan ayam. Nabi SAW makan ayam. Berapa ya? Ini level sultan bawah 65. Si goreng dia caram. Macam set-set ni lah. Set-set apa? Soda, sirap dan soda. Set-set nasi dia tu 50-60. Tapi lem sheng dia goreng leceh tu. Kalau dia kuah tak apa. Nanti pi Chef Ammar kat Kuala Lumpur. Dia kata mari Terengganu tapi jauh malah lagi. Maka ia akan ayam dan kasih ia, yakni hal keadaan. Dan tu hal keadaan, wawul hal. Dan hal keadaan kasih ia Nabi makan halwa. Bukan silap tu. Dan kasih ia Nabi SAW atah tu makan halwa, yakni makan benda manisan. Dan manisan tu ataf tafsir, ataf muradi. Halwa tu manisan lah, benda-benda manisan. Bukan, halwa tu manisan dan manisan madu. Lain pula. Jadi manisan halwa tu manisan secara umum lah. Dan manisan madu. Nabi SAW suka. Dan suka ia, ni zaman maulid. Cerita saya Nabi tu ni. Dan suka ia Nabi SAW meminum air tawar. Air kosong. Yang minum air banyak kan? Yang minum air manis sangat kan? Air tawar. Air kosong tu lah. Lagi sejuk, yang ni hal keadaan sejuk. Air tawar yang sejuk, air kosong yang sejuk. Sejuk ke ais? Sejuk lah. Dan benci ia Nabi SAW meminum air panas, yakni panas yang bersangatan. Bukan panas tu maknanya panas tu Nabi SAW benci mutlaqah, tak, panas yang terlajak panas sehingga perlu kepada tiup. Tu Nabi SAW suruh tunggu kerana memberi penyakit akan ma'iddah, yakni perut. Jadi kalau minum panas-panas ni penyakit perut. Jadi kalau bukan setakat air, kuah pun sama lah. Kuah Maggi ke, tunggu sejuk sikit. Paling-paling tidak suam-suam. Sudah. Lagi tiada puasa. Yakni benci Nabi SAW kalau tak puasa. Yang ini Nabi SAW suka puasa. Faham? Dan adalah dipecah-pecahkan akan Nabi SAW tamar di dalam air sejuk. Yakni memecah-mecahkan
menghancur-hancurkan oleh Nabi SAW akan tamar di dalam air sejuk. Dia panggil apa? Air apa tu? Air yang Nabi SAW air sejuk, dia rendamkan tamar, dia letak semalaman, tu esok minum. Air apa nama dia tak ingat lagi tu. Itu dalam Syama'in. Dan kita pernah buat lah. Sedap lah juga. Tapi tak lebih daripada 3 hari. Kalau tidak mabuk rasanya. Tak lebih daripada 3 hari rasanya. Kena semalaman ni. Ataupun semalaman lah. Tak lebih daripada 3 hari tak silap. Kalau tidak jadi arak. Dan benci ia Nabi SAW meminum air panas. Mana tadi? Di dalam air sejuk. Kemudian diminumnya Nabi SAW akan air itu, air tamar yang bercampur air sejuk tadi, supaya lekas hancur makanan yang dimakannya, yang dimakan Nabi, yakni dalam perut. Tu khasiat dia. Jadi cepat hadam lah cepat hadam lah perut tu. Dan dimakannya Nabi SAW daging kuda di dalam safar. Ketika musafir Nabi SAW suka makan kuda. Tak pernah tahu ni. First time tahu ni. Jadi maulid pula malam ni. Maulid tu makan kuda. Dulu korban ada pernah buat kuda tahun ni. Tapi waktu tu kita dah balik Terengganu dah. Orang baru nak bagi, tak pernah rasa kuda. Tak pernah rasa kuda. Dan di dalam hadar, dalam ketika mukim pun sama juga. Nabi SAW makan kuda. Apa hadar? Yakni di dalam negeri. Itu istilah dia. Hadar ni mukim lah, tempat dia, duduk di tempat dia. Dan daging arnab, nak atas pada daging kuda. Daging arnab pun Nabi makan. Dan daging burung yang dibawa oleh orang kepada Nabi SAW. Daging burung tu dibawa orang. Mana Nabi SAW tak tangkap sendiri ya. Dibawa orang bagi makan. Tiada ia Nabi SAW memburu akan burung sendiri. Nabi SAW tak buru burung sendiri. Mana orang bagi burung tu kepada Nabi SAW, Nabi SAW makan. Dan kasih diburukan orang baginya. Bagi Nabi SAW. Yakni Nabi SAW lebih suka orang memburu untuk dia. Tu maksud dia. Dan didatangkan akan Nabi SAW. Dan didatangkan akan akan daging burung itu bagi Nabi SAW, maka dimakannya Nabi SAW. Itu lebih Nabi suka daripada buru sendiri. Dan adalah Nabi SAW apabila makan Nabi SAW akan daging, tiada tundukkan kepala Nabi SAW. Ni adalah Nabi SAW apabila makan akan daging, tiada tundukkan kepalanya kepada Nabi, kepadanya. Kepada daging itu. Gini. Nabi SAW kalau makan daging, bukan makan gini. Faham tak? Contoh ni pinggan. Bukannya Nabi tunduk gini tak. Nabi angkat daging, gini. Faham? Ni gini. Bukannya dia pi kat daging tu, makan itu tak. Daging tu dah. Dia makan gini. Bukannya dia tunduk. Tetapi diangkat kepada mulut Nabi SAW. Yang ni diangkatkan akan daging itu kepada mulutnya Nabi SAW. Dia makan itu. Ambil, angkat. Bukannya dia turunkan. Kemudian digigitnya Nabi SAW, yakni akan daging itu dengan giginya Nabi SAW. Dan memakan Nabi SAW akan roti dengan tamar. Ni kesukaan Nabi SAW ni, makan roti dengan tamar. Try buat. Makan gonok tak tahu kita. Tengok balik Syama'in tu. Dan memakan roti dengan cuka. Ni kalau tak ada duit. Sehingga kan Nabi SAW kata, makanan yang paling sedap kali ialah cuka. Sebab apa? Sebab untuk menggembirakan hati orang miskin tadi. Orang miskin tadi tak ada apa dah. Orang miskin ni tak ada apa dah. Cuka dah. Boleh cicah cuka. Cuka lah lauk yang paling sedap sekali. Jadi Nabi SAW pun pernah makan roti dengan cuka. Kita pun tak nak makan. Dan bersabda Nabi SAW, sebaik-baik lauk itu juga cuka. Cuka tu bukan juga. Cuka. Kalau kitab lama tu dia tulis macam juga. Bukan juga, cuka. Dan memakan roti dengan lemak. Lemak ni minyak. Ni kena tengok Syekh Arab makan lah. Dulu Syekh Mustafa An-Nadwi mari kat TC Center. Adalah roti Arab tu, dia makan minyak zaitun. Minyak zaitun makan. Sedap kok. Ni kena tengok Syekh makan lah. Search Google tak apa. Makan roti dengan lemak. Lemak ni minyak lah, minyak zaitun.
Oh, sehari lemak. Oh, dan memakan roti dengan zait. Zait tu zaitun. Oh, lemak ni biasanya kata minyak. Tapi tak tahulah lemak ni lemak apa, kokok lah, khusus apa benda. Biasanya lemak-lemak ni orang panggil tuju pada minyak. Tu dia dah sebut selepas tu minyak zait tu, minyak zaitun tu. Tu. Jadi yang cicah dengan minyak tu minyak zaitun. Tu penuh lah. Tu penuh makan. Ni lemak daging ke lah, Allah Alam. Lemak apa tu. Dan memakan roti serta dadih. Dadih. Yogurt. Yogurt lah. Makan tu. Dadih yogurt. Yogurt tu dadih kan? Ke apa? Kita kata gitu. Dan memakan roti syair dengan tiada dengan Allah. Dan memakan roti syair, roti gandum dengan tiada diayakkan. Tak kerti baca tu. Diayakkan sekamnya. Apa tu? Makan roti sedara dan memakan roti syair dengan tiada diayakkan. Yang ni roti gandum yang tak dikisar. Sekam ni tak tahulah ini dia nak sebut macam mana tu. Sukam. Yang tiada diayakkan sekamnya. Apa benda tu? Sekam tu macam kaitan dengan gandum tu. Cuma mudah katanya roti syair gandum yang tidak dikisar. Itulah bahasa standardnya. Tu apa? Sukam, sekam boleh berlaku tu. Selama tu. Dadih tu yogurt kan? Betul tak? Yogurt ke apa? Dengan tiada lauk tadi. Dan ditegahkannya Nabi SAW makan roti dengan tiada lauk. Pula dah. Tapi orang Penang dah cicah roti dengan kari. Kari ataupun sup kambing. Dua tu je kat Penang. Kalau dia cicah lain daripada tu, orang luar. Beli macam ni. Cicah apa? Cicah gula. Orang luar tu. Cicah apa? Cicah susu. Tak, orang luar budak-budak. Tu ya. Tu. Tambah bergula atas kuah. Tu lagi bid'ah. Bid'ah dhalalah finnar. Tu. Tetapi ia mana tadi? Dan ditegahkannya Nabi SAW makan roti dengan tiada lauk. Tetapi ia satu jua. Apa benda tu? Tetapi ia satu jua. Tu dengan tiada lauk tetapi ia satu jua. Pedia. Dan ditegahkan makan roti dengan tiada lauk tetapi ia satu jua. Ia roti satu jua gitu gitu. Dan tiada makan guli. Tu apa benda pula makanan guli tu? Yang bermalam melainkan diangkatkan baginya bagi guli tu ni pada pagi-pagi. Ni pun tak tahu ni makan apa ni. Main guli pula dah. Kita duk faham guli-guli lain ni. Kena cari ni apa dia. Tu guli-guli apa dia, guli-guli. Tadi guli. Tu lah duk faham kata makan roti sajalah kot. Tetapi ia roti satu jua. Yang ni makan secara munfaridan, tanpa lauk. Duk faham gitu lah. Lepas tu makan guli tu tak tahu apa dia tu guli tu. Kena cari tu. Guli yang bermalam. Yang ni yang bermalam semalaman. Yang diperak semalaman. Yang disimpan semalaman. Bahkan diangkatkan. Yang ni melainkan guli tadi yang bermalam semalaman itu diangkatkan baginya, yang ini diberikan baginya, bagi seorang itu, yang ini akan guli tersebut pada pagi-pagi. Ini makan pagi-pagi, bukannya duduk sehari semalam, bukan. Tu tak tahu makan apa tu. Dan tiada suka ia Nabi sallallahu alaihi wasallam memakan yang panas. Sama juga sampai tergeliat-geliat lidah, sampai kena tiup. Tak boleh.
makruh. Dan sabda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejukkan oleh kamu akan makanan kamu, niscaya berkat bagi kamu padanya pada makanan itu. Tu ada hadis dalam kitab Bab Qutaibah tu. Hadis riwayat Ummu Sa'ad radhiyallahu taala anhu. Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Aisyah wa ana 'indaha faqala hal min ghada, qalat 'indana khairun wa tamrun wa khallun, khubzun wa tamrun wa khallun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'mal idamu al khallu, Allahumma barik fil khalli fa innahu kana idamal anbiya qabli wa lam yaftaqir baitun fihi khallun. Ini bab untuk menyatakan apa nama tu, cukur. Bukannya hadis kaitan dengan ni, kaitan dengan apa, sejukkan makanan ni. Tu Oh tu bawah tu. Nombor 2. Tadi nombor 1 silap-silap. Nombor 2 iaitu hadis riwayat Aisyah radhiyallahu taala anhumah. Tu tak ada baris dah. Barrada yubarridu tabridan. Barridu itu barrada yubarridu tabridan. Menyejukkan, sejukkan kan tadi. Sejukkan. Barridu, barrada yubarridu. Barrada yubarridu. Barrada yubarridu, barridu. Betul lah fi'il amar. Barridu ta'amakum. Barridu ta'amakum, hendak sejuklah oleh kalian akan makanan-makanan kalian. Niscaya jawab dia, baraka yubariku. Yubariku, niscaya berkatkan bagi kamu. Yubaraku lakum fihi. Yubaraku lakum fihi, ataupun yubariku. Kalau yubariku, yubarikullahu, memberi berkatlah ia oleh Allah bagi kalian padanya pada makanan tadi, ai fi ta'amikum. Qala Syekh Al-Albani dhaif jiddan. Kok mana ni guna Syekh Al-Albani? Tu dia kata dari sudut akademik lah. Sudut akademik tak kisah Albani kau siapa kau, dia main ukir tak kisah. Maknanya apa? Mana hadis ni riwayat Aisyah. Daripada mana dia tak bagi tahu pula sumber mana tu. Hadis riwayat mana? Kata daripada Aisyah. Qala Syekh Al-Albani dhaif jiddan. Tu dhaif jiddan. Mungkin tidak ada komentar lain selain daripada Syekh Albani. Dhaif jiddan. Tapi dhaif jiddan kalau banyak turuk boleh amal. Dhaif jiddan kalau banyak turuk, banyak dia punya turuk, dia naik kepada dhaif, boleh beramal. Tapi kalau dhaif jiddan tak banyak turuk, maka dhaif jiddan tersebut boleh menyebabkan tidak boleh beramal dengan dia. Tapi mungkin ni ada kot turuk dia, banyak turuk lah kot. Sebab memang betul pun makruh makan benda sejuk, benda panas bersangatan sehingga perlu pada tiup. Begitu juga minuman. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memakan ia Nabi sallallahu alaihi wasallam akan barang yang didapatnya barang. Yang ini didapatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan barang. Ini apa yang Nabi ada, Nabi makan. Tu maksud dia. Dan tiada memberatkan barang yang padanya. Dan tiada memberatkan barang yang padanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kok mana tu? Dan tiada memberatkan barang yang padanya, dan apabila didatangkan makanan tiada ditolakkan. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memakan ia Nabi akan barang yang didapatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ni barang yang ada, apa yang ada, makanan apa yang ada, Nabi makan je. Tiada memberatkan barang yang padanya pada barang tadi. Tiada memberatkan barang yang padanya pada makanan tadi. Tiada memberat ni mana mungkin dengan mana ni dan apabila didatangkan makanan tiada ditolakkan dan tiada mencela ia akan makanan sekali-kali. Memakan ia Nabi SAW akan barang yang didapatnya Nabi SAW, dan tiada memberatkan barang yang padanya pada Nabi SAW. Berat ni boleh bukan, padanya pada barang, ini makanan tadi. Memberatkan barang, ini makanan yang padanya pada makanan tadi. Berat di sini boleh banyak ni. Berat mana ni? Berat dengan mana tak lebih daripada apa yang Nabi ada. Tak menuntut makanan yang lebih daripada apa yang Nabi ada. Boleh juga tafsir berat tu, tiada memberatkan. Yang ni tiada meminta ataupun tiada menuntut makanan yang lebih daripada apa yang qadar Nabi ada. Tu maksud tiada memberatkan. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dan tiada ditolakkan, dan apabila didatangkan makanan tiada ditolakkan. Tiada ditolak mana makan, jamah lah. Jamah walaupun tak habis, tambah kalau tetamu bagi. Dan tiada mencela ia Nabi SAW akan makanan sekali-kali. Jangan duk celak, makan lu.
Lepas tu kalau tak sedap, kalau dah tahu tu tak sedap, jangan makan. Ni beli juga, lepas tu kritik depan makanan tu. Tu tak elok tu. Tetapi jika suka ia Nabi SAW, dimakannya Nabi SAW, akan makanan tu. Dan jika tiada suka, ditinggalkan akan makanan tadi. Tu passion Nabi. Jadi gitulah. Kalau kita suka, beli makan. Jangan tak suka, beli. Lepas tu nak celok. Tak boleh makan lu. Celok depan rezeki. Tu rezeki pada Allah Ta'ala. Tu. Dan adalah Nabi SAW pada setengah ketika tiada mendapat ia Nabi SAW akan makanan. Ada satu ketika Nabi SAW tak makan. Gulai weh. Betul. Betul. Ni sari. Dia panggil makanan. Dia bukan gulai kita faham ni. Dia panggil sari. Tak silap sari lah. Sari tu kalau pergi kedai Arab ada lah. Yang roti tu dia kuah yang daging hancur. Pernah makan tak? Dia kuah tu tak. Mungkin hak ni lah gulai ni. Tak tahu. Dia bahasakan gulai jadi jam. Jadi gulai kita ingat gulai kari je. Kari kot mana? Ya ada je sari. Sari tu pun kuah juga. Seperti mana Nabi SAW tashbihkan Aisyah dengan kuah kan. Aisyah ni kalau ada kat rumah lebih kurang mafhum gini lah. Aisyah ni kalau ada kat rumah ni seperti mana roti ada sari, ada kuah. Kuah tu sari lah. Sari ni kuah yang ada daging hancur di dia. Ni kalau pergi kedai makan ada ni, kedai Arab. Minta roti tu dengan kuah dia. Kuah tu dia macam ada daging hancur. Sedap boh. Itu dulu ada kedai Arab dekat tu yang KFC tu, sekarang tutup dah, tak tahu sebab apa. Tu roti dia dah, roti tu ada. Roti besar gila, roti besar. Lepas tu dia punya cicah dengan kuah dia tu. Kuah lah. Lepas tu memang penuh dengan daging lah. Daging hancur. Taklah penuh sangat. Maksudnya kalau colek kuah tu ada daging dia lah. Daging hancur. Sedap. RM22. Kenyang saja. Dulu pernah makan dengan Azam situ. Dulu kerak ke. Lepas tu kedai tu rasa tak ada sih. Tak tahu. Tak pernah tengok pula menu ni. Rasa macam tak ada. Tengok menu macam tak ada. Jarang. Sayang kedai restoran Yaman tutup lah. Tidak boleh makan khatam situ. Tapi dia tak buka malam. Apa tu? Pukul 10 tutup lah. Tak syok lah. Tak nak sembang-sembang ni. Gula lah betul tu. Zahir gitu. Tu tiada dimakan gulai yang bermalam. Yang ni gulai yang lama lah. Yang panggil gulai yang disimpan. Gitu Melainkan diangkatkan bagi gulai tadi, ataupun diangkatkan gulai tersebut bagi seorang pada pagi-pagi. Yang ni bila gulai tu fresh lah. Dia punya kuah tu fresh. Bukannya yang bermalam semalaman. Faham? Fresh. Fresh lah. Mana Nabi SAW suka makanan yang fresh, bukan makanan yang simpan semalaman. Itu zahirnya. Zahir gitu lah. Gula sari. Dia nampak gula tu sari kuah. Sebab lelaki tak lama dia terjemah sari tu kuah. Kuah biasa lah kita faham. Tapi kalau bahasa detail sari tu ialah kuah yang ada daging lah. Gitulah yang zahirnya. Gulai weh. Tak terlintas nak kata gulai. Baik ingat gulai kari tu. Betul tu. Habis. Tak nak rujuk dah. Betul tu. Habis. Dan mana tadi? Dengan Nabi nak jadi hilang lah. Dan tiada tolakkan dan tiada mencela ia akan makanan sekali-kali, tetapi habis. Dan adalah Nabi SAW pada seketika mana tadi? Akan makanan, maka bermalam. Maka bermalam ia Nabi SAW berlipat-lipat perutnya Nabi SAW daripada lapar. Berlipat-lipat perut Nabi SAW daripada lapar. Apa berlipat-lipat ni? Maka bermalam ia Nabi SAW berlipat-lipat, yakni hal keadaan berlipat-lipat perutnya, yakni oleh perutnya Nabi SAW daripada lapar. Berlipat-lipat perut ni menahan perutnya daripada lapar. Menahan yang bersangatan. Sehingga Nabi SAW letak batu di perut. Sahabat mengadu pada Nabi SAW, kami lapar ni, tengok batu ni, kami ikat teruk. Nabi SAW buka perut dia, lagi teruk.
batu lagi banyak. Buat apa nak ikat perut? Dan tiada menafikan yang demikian itu, yang demikian berlapor-lapor tu, berlapor-lapor di tengah param tu, yang demikian itu sabdanya, yakni oleh sabdanya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermalam aku di sisi Tuhanku, memberi makan ia Tuhan akan daku, dan memberi minum ia Tuhan akan daku. Sebab apa? Tidak menafikan itu, kerana bahawasanya sya'an ada ada ia beri makan dan beri minum tu hasil baginya. Kejap. Ada ia Nabi SAW hasil baginya. Ya Nabi SAW oleh yang demikian itu, demikian beri lapar, beri makanan dan beri minum tu satu ketika, dan tiada hasil ia makan dan minum tu baginya, bagi Nabi SAW pada ketika yang lainnya, yang lain daripada ketika dapat makan dan minum. Jadi ada hadis yang mengatakan Allah Ta'ala beri makan dan beri minum pada waktu malam. Dah lah ke mana tiba-tiba Allah Ta'ala, Nabi SAW berlapor? Tak menafikan hadis tu. Hadis tu menunjukkan ada ketika Nabi bermalam dalam keadaan tidak lapar, dalam keadaan ada makan dan minum. Tapi satu ketika lain Nabi SAW bermalam dalam keadaan lapar. Tu tidak menafikan tu. Kerana mengajar dengan Nabi SAW. Kerana mengajar dengan Nabi SAW, yakni kerana ikutan umat dengan Nabi SAW. Apa dia? Yakni kerana mengajar dengan Nabi SAW. Apa kerana mengajar dengan Nabi tu? Tu tafsir. Yakni kerana ikutan umat, yakni mengikutlah oleh umat dengan Nabi SAW dari sudut kena lapar. Sebab tu dalam kitab-kitab tasawuf ada apa dia? Ada satu sifat yang namanya sifat lapar. Jangan terlalu kenyang. Dan lapar tu lapar yang tidak mudarat lah. Jadi Nabi SAW ni dalil menunjukkan Nabi lapar. Mana itu untuk menunjuk kepada umat supaya jangan terlalu kenyang ketika makan, dan supaya gerakkan berlapar, sama ada dengan puasa ataupun tidak puasa, tapi makan tu tidak segera apabila telah masuk kenyang, masuk lapar. Masuk lapar tu makan. Boleh jadi dia puasa, lapar juga, menahan lapar, dan boleh jadi menahan lapar dalam keadaan dia tidak berpuasa, tapi dia itu tidak makan selalu ketika lapar. Mana tunggu sekejap, tu baru makan. Tu boleh juga. Tu mengaji dalam lagi tak jauh Harul Mauhub lah, Tahu Suhaimi sebut itu. Jadi hasil lapar dua, sama ada berpuasa ataupun tak berpuasa, tapi lambat sikit makan. Bukannya lapar-lapar terus makan. Tu. Kemudian kata syarih rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dan sisi pada hadis yang tersebut itu majas. Apa benda tiba-tiba ni? Dan sisi pada hadis yang tersebut itu, iaitu hadis mengatakan Allah Subhanahu Taala beri makan dan minum itu majas. Lepas tu, dan makna hadis bahawasanya adalah ia yang Nabi SAW bermalam dan yakni hal keadaan hati bergantung dengan Tuhannya Nabi SAW, dan memandang bagi jalalnya, kehebatannya Allah SWT, dan azamahnya, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tu satu. Jadi hadis mengatakan Allah Taala beri minum, beri makan tu majas. Makna hakikatnya ialah Nabi SAW bermalam dalam keadaan hati yang bergantung dengan Tuhan, dan memandang syuhud pada jalalnya, pada azamahnya. Ni maksud tasawuf ni. Bukan makan sungguh. Maknanya seolah-olah makan dan minum tak beri kesan. Yang beri kesannya ialah apabila dia syuhud dengan azamah Allah Ta'ala, jalal Allah Ta'ala, bermalam dengan Allah Ta'ala, hati dengan Allah Ta'ala, hilang lapar tu. Boleh jadi gitu. Tu majah tu kata beri makan tu. Ataupun bahawasanya sya'an adalah ia Nabi SAW bermalam di dalam peliharaan Allah Subhanahu wa taala. Noktah. Situ. Tu makna hakiki. Maksudnya beri makan dan beri minum tu majas. Dan makna sabda Nabi SAW, memberi makan ia Allah akan daku tu, dan memberi minum ia Allah akan daku tu, ialah diberi akan daku kuat orang yang makan dan minum. Bukan minum sungguh, bukan makan sungguh, beri minum, beri kekuatan. Sebab tu Nabi SAW tak bagi ikut sahabat dia puasa wisal. Sebab apa? Sebab dia kata, Nabi SAW jelas kata, kamu ni bukan macam aku ni walaupun puasa wisal, Allah Ta'ala jamin ke aku, beri ke aku kekuatan.
Jadi kekuatan tu ulama tafsir dua, sama ada beri kekuatan untuk kenyang ataupun Allah Ta'ala beri makan makanan akhirat. Makanan akhirat tak batal puasa. Makanan syurga, kita makan apple syurga tak batal. Contoh kalau tak kena jumpa lah. Tu dalam kitab Hashiyah Bijirmi Al-Iqna' sebut. Dan makna dan minum atau memberi makan tadi. Dan minum atau memberi makan ya Allah akan daku, dan memberi minum ya Allah akan daku daripada makanan syurga. Tengok, dan minumnya syurga. Ni sebiji je takwil macam mana Nabi SAW puasa wisal. Itu sama ada ulama takwil kata, ulama tafsir kata sama ada dia beri sungguh makanan, iaitu makanan syurga, maka tu tak batal puasa. Hatta kita sekalipun kalau jumpa makanan syurga di atas dunia ni, kita makan tak batal puasa. Ataupun dapat kekuatan makan dan minum saja walaupun tak makan dan minum secara hakiki. Habis. Dan dalil habis. Bab sifat sidik. Tak masuk lagi tak masuk lagi. Baru sifat harus bagi Rasul tu. Ni dalil. Habis dah semua. Jadi sifat wajib bagi Rasul habis, mustahil bagi Rasul habis, harus bagi Rasul habis. Maka sekarang burhan pula. Kata syarih rahimahullahu ta'ala, dan dalil dan bermula dalil sidik segala Rasul itu, seperti kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Kata dia apa? Wa amma burhanu wujubi sidqihim ay sidqir rusuli alaihim ay ala rusuli as-salatu wassalamu fali'annahu ay fahuwa zahirun ay fal burhanu zahirun li'annahum law lam yasduqu la lazimal kadhibu fi khabarillah ta'ala litasdiqillahi ta'ala lahum ay lirrusuli bil mu'jizati manzilata qawlihi bukan an-nazilati sifat mu'jizah, an-nazilati maf'ul mutlaq, manzilata qawlihi ta'ala sadaqa abdi fima yuballighu anni. Tu matan. Terjemah, dan adapun tanda wajib benar mereka itu Rasul alaihi wassalatu wassalam ay Allahumma salli wa sallim alaihim, maka kerana maka adalah ia zahir. Sebab apa? Kerana bahawasanya sya'an mereka itu Rasul. Jikalau tiada benar mereka itu Rasul, tu dia punya muqaddam tali. Niscaya lazimlah dusta pada khabar Allah Ta'ala tu tali. Adakah berlaku begitu? Buat sendiri istisna dia. Akan tetapi dusta pada khabar Allah itu mustahil. Nakik tali. Jawab dia, natijah dia, maka mereka itu Rasul-Rasul tidak menipu, bahkan sidik. Tu kia dia. Kerana membenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi mereka itu Rasul-Rasul benar takluk dengan mukjizat. Mukjizat tadi yang menepati, menepati mukjizat lah pada tempat firman Allah Subhanahu wa ta'ala, telah benarlah hamba-Ku pada tiap-tiap barang yang menyampaikan ia hamba-Ku daripada Aku, akan barang. Tu. Seolah-olah macam traffic light merah berhenti. Dia tak sebut pun, tapi nazilah manzilata qawlihi. Tu. Dia menempati seseolah polis trafik tu kata berhenti, padahal tak sebut pun. Kita faham je. Dia panggil dilalah ghairul lafziyah. Dilalah ghairul lafziyah. Mukjizat bila dia dah zahir, dilalah ghairul lafziyahnya memberi faham kata seolah-olah Allah Ta'ala kata, ini benarlah hamba-Ku apa yang disampaikan. Tu dilalah ghairul lafziyah. Bukannya betul-betul lafziyah, dilalah lafziyah. Terus kali tahu bila mukjizat tu keluar zahir, terus ada kata-kata, benarlah hamba-Ku. Tak tahu itu. Kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, inilah dalil benar bagi sekalian Rasul alaihi wassalatu wassalam pada dakwa mereka itu Rasul akan risalah, akan kerasulan, dan pada barang yang menyampaikan oleh mereka itu Rasul akan barang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, tu bayan bagi barang.
kerana bahawasanya sya'an burhan ini, burhan yang disebut musannif, hanya sahaja menunjuk ia burhan yang disebutkan musannif atas demikian itu benar rasul-rasul seperti barang yang telah lalu, yang mana dengan mana sifat benar itu sabit ia seperti barang yang telah lalu oleh sebut musannif. Nuktah. Dan kata musannif, maka kerana bahawasanya sya'an mereka itu rasul hingga akhir. Tu maka kerana bahawasanya tu, yakni maka bermula burhan itu zahir kerana bahawasanya sya'an mereka itu rasul hingga akhir. Kurungan tu kata musannif itu dia nak syarah. Bermula takrir huraian dalil ini bahawa engkau kata, qiyas pertama, jikalau tiada benar mereka itu rasul, itu muqaddam. Tali niscaya lazimlah dusta pada khabar Allah Ta'ala. Itu qadiyah pertama. Qadiyah kedua, tetapi dusta pada khabar Allah Ta'ala itu mustahil. Ini naqid tali. Natijahnya naqid muqaddam, iaitu mereka itu benar, tiada dusta. Tu dia punya natijah. Kenapa mustahil? Maka mustahil pula. Mustahil itu membawa kepada mana? Maka mustahil pula tiada benar mereka itu. Mustahil pula, bila kata mustahil dusta khabar Allah, membawa kepada mustahil dusta mereka itu rasul. Niscaya lazimlah. Hilang dah. Demikian itu seperti barang tiada benar mereka itu. Dan apabila mustahil tiada benar mereka itu rasul, sabitlah benar mereka itu rasul, dan iaitulah benar mereka itu rasul yang dituntut. Fahuwal matlub. Nuktah. Kata musannif, ni pula syarahan ni pula. Jikalau benar mereka itu rasul, erti situ. Jikalau benar mereka itu, tutup kurungan. Lepas tu artinya, yang ini arti kata musannif bahawa berdusta oleh mereka itu rasul. Katanya jikalau benar mereka itu, arti bahawa berdusta oleh mereka itu, jikalau benar mereka itu, jatuh ni. Jikalau tiada benar mereka itu ni, jikalau tiada benar mereka itu, jatuh. Kitab kita ni jatuh. Kitab Abu Qutaibah betul. Tu pasal pelik tu. Yang nak tafsirkan jikalau tiada benar mereka itu, apa dia? Bahawa, yakni dengan bahawa berdusta oleh mereka itu rasul. Kok mana kalau benar mereka itu tu jadi dusta? Jadi pelik. Jadi tak nak tak boleh. Jadi betul lah jatuh situ. Kerana bahawasanya sya'an, sebab apa bila sebut kalau tak benar mereka dusta? Kerana bahawasanya sya'an tiada wasitah, tiada pertengahan antara dusta dan antara benar, tak ada. Bila sebut benar, tak benar, khilaf, tak benar, dusta lah. Kalau sebut dusta, tak benar. Kalau sebut benar, tak dusta. Ada tak antara dusta dengan benar? Tak ada. Bila kata tak bohong, benar. Bila kata tak benar, bohong. Tu ya. Khilaf bagi Mu'tazilah. Beza sikit Mu'tazilah pada kata mereka itu Mu'tazilah dengan wasitah. Dia kata ada wasitah antara benar dan lupa. Apa dia? Dan iaitu wasitah, barang yang muafakat bagi waqi', barang yang muafakat bagi realiti dan menyalahi akan i'tiqad. Benda itu muafakat bagi waqi', sama dengan waqi', tapi dari sudut i'tiqad menyalahi. Maka bahawasanya, tengok dulu, maka bahawasanya sya'an yang demikian itu, yang demikian itu, demikian mana? Demikian kata ada wasitah, iaitu barang yang muafakat bagi waqi' dan menyalahi akan i'tiqad itu dinamakan benar, tiada dinamakan benar, dan tiada dinamakan dusta di sisi mereka itu Mu'tazilah. Kita beri contoh. Ya, ada contohnya dalam kitab Ightinamul Fawaid, ada ni. Dia tak dusta dan tak benar. Tak dikatakan dusta, tak dikatakan benar. Apa dia? Iaitu benda yang muafakat pada realiti tetapi menyalahi dari sudut i'tiqad. Tu. Sebab apa?
Sebab bila sebut benar, dia bila sebut benar, dia muafakat pada realiti dan i'tikad. Bila sebut dusta, dia tidak muafakat pada realiti dan i'tikad. Maka Mu'tazilah kita ada wasitahnya, iaitu ada perkara yang benar dari sudut waqi' tapi tak benar ataupun menyalahi dari sudut i'tikad. Tu tengah-tengah tu. Sebab bila kata benar tu ialah bermuafakat antara waqi' dan i'tikad. Kalau tak benar tu tak muafakat antara waqi' dengan i'tikad. Hak ni muafakat bagi i'tikad, muafakat bagi realiti tapi tak muafakat bagi i'tikad. Tu. Cuma dia tak sebut contoh Dalam ikhtinam ada contoh dia. Kita ikhtinam kita ada sana lah. Dan atas kaul ini tiada lazim daripada ternafi benar itu thubut dusta. Atas kaul ini, yakni atas kaul Mu'tazilah, tiada lazim daripada ternafi benar itu thubut dusta. Yakni tiada lazim bila sebut kita kata dia ni tidak benar, pastikah dusta? Tak dusta lah menurut mereka ni. Seperti akasnya. Yakni apa akasnya? Yakni kalau kata ternafi dusta tak mesti betul. Gitu. Bila sebut ternafi dusta tak mesti betul. Gitu. Tu akas. Bersalahan atas kaul yang pertama. Bersalahan atas kaul yang pertama, ini kaul Ahlus Sunnah wal Jamaah, yakni lazim daripada tiada benar thubut dusta. Bila tak benar dusta, bila tak dusta benar. Gitu. Kata syarih, kata musannif Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi radhiyallahu taala anhu, niscaya lazim dusta pada khabar Allah Taala. Tutup kurungan. Niscaya lazim dusta pada khabar Allah. Kalau mereka tipu, lazim dusta khabar Allah. Tutup kurungan. Apa maksudnya? Yakni khabar yang menempati jua. Khabar tanzili dia panggil, bukan khabar hakiki, iaitu Quran. Dia ada dua, khabar tanzili, khabar hakiki, ataupun disebut sebagai khabar nuzuli. Khabar nuzuli ataupun tanzili tu dengan khabar hakiki. Khabar hakiki Quran, Taurat, Injil, Zabur, Suhuf. Khabar manzili ataupun nuzuli ni, hak ni yang menempati saja, bukan berlafaz sungguh, dak menempati saja. Jadi bukan bermaksud dia itu mukjizat itu menempati khabar hakiki dak. Khabar hakiki dengan mana Quran apa tu? Quran, Zabur, bukan. Bila sesuatu mukjizat itu berlaku, seolah-olah disebutkan benar apa yang disampaikan oleh hamba aku ini, iaitu Rasul. Bukan tu khabar hakiki, dak, khabar tanzili. Jadi bila kata lazim dusta khabar Allah, khabar yang bukan hakiki, khabar yang menempati mukjizat tu. Sebab mukjizat tu tanda benarnya Rasul. Allah membenarkan Rasul dengan mukjizat. Bila mukjizat itu kita khabar tanzilinya seolah-olah kata mereka ini benar, apa yang mereka sampai ini benar, tiba-tiba bohong, maka dustalah khabar Tuhan yang sebagai khabar tanzili tadi pada mukjizat, bukannya khabar hakiki. Kerana bahwasanya sya'an tiada dapat daripada Allah Ta'ala khabar dengan membenarkan mereka itu Rasul pada hakikat. Kerana bahwasanya sya'an tiada dapat daripada Allah Ta'ala khabar dengan membenarkan, yakni tiada dapat Allah Ta'ala khabarkan dengan membenarkan mereka itu Rasul-Rasul pada hakikat, seperti bahawa berfirman ya Allah. Jika tidak benar, mana pula tu? Dekat mana? Jika tidak benar, jika tidak benar, kerana bahawa mana jika tidak benar, jika tidak benar dan tidak dinamakan dusta di sisi yang tadi tu, yang tadi mana? Jika tidak benar tadi itulah. Okey. Dengan membenarkan mereka itu pada hakikat, seperti bahawa berfirman ya Allah, telah benar hamba-Ku, hingga akhirnya firman Allah yang tanzili itu. Jadi dia kata kerana bahawasanya tiada dapat daripada Allah Ta'ala, tiada dapat, yakni tiada didapati daripada Allah Ta'ala khabar dengan membenarkan mereka itu pada hakikat. Apa maksud dia?
Bukannya mukjizat itu berlaku, pom tiba-tiba ada firman Allah Taala yang hakiki. Tak ada. Faham tu? Bukannya contohnya keluar terbelah bulan tu tiba-tiba keluar kalam Allah Taala yang kata benarlah hamba aku betul-betul sebut dengar suara contohnya. Tak ada, bukan itu, tu khabar hakiki. Macam contoh kita bawa motor tiba-tiba lampu merah, tak ada keluar lampu merah tu, berhentilah wahai pemandu-pemandu. Tak ada. Kita faham dia kata merah ni seolah-olah trafik tu kata berhentilah weh. Bukannya keluar sungguh khabar hakiki sungguh tak, khabar tanzili je. Seolah-olah menepati lampu merah tu, berhentilah weh. Kita pun berhenti. Begitu juga, bukannya ada mukjizat tu, sabit mukjizat, terbit mukjizat, tiba-tiba keluar kata-kata Allah Taala secara hakikatnya kata benarlah hamba-Ku ini. Tak ada. Tu Lepas tu, dan hanya sonyo yang didapatkan mukjizat jua yang menempati ia mukjizat, yang menempati ia khabar Allah pada tempat yang demikian itu. Demikian mukjizat seperti barang yang menyebut oleh musannif dengan katanya. Musannif mana kata musannif? Litasdiqihi lahum bil litasdiqihi ay litasdiqillah lahum ay lirrusuli bil mu'jizatin nazilati manzilata qawlihi ta'ala sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Seolah-olah menempati saja, bukan keluar mukjizat zahir dengar sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Jenuh tu. Tu bukan khabar hakiki, bukannya tuwib mujizat, tuwib sekali khabar, bukan. Seolah-olah saja. Kerana membenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tu dia panggil apa? Terjemahan litasdihi tu. Kerana membenarkan oleh Allah Taala bagi mereka itu rasul dengan mukjizat yang menempati pada tempat firman-Nya Allah Taala telah benar hamba-Ku pada tiap-tiap barang yang menyampaikan ia hamba-Ku daripada aku, artinya tafsirnya, dan membenarkan orang yang berdusta. Itu dusta seumpamanya. Maksudnya, dan membenarkan orang yang berdusta, yakni membenarkan oleh Allah akan orang yang berdusta itu dusta, yakni dustalah Allah seumpama orang yang berdusta tadi. Jaga-jaga tu. Jadi kalau khabar tanzili pada mukjizat itu, aku benarkan hamba-Ku inilah yang menyampaikan apa yang aku suruh sampai. Tiba-tiba rasul ni jenis bohong, maka khabar Allah Taala bohong, khabar tanzili Allah Taala bohong. Maka Allah Ta'ala pun bohong macam dia, macam Rasul. Begitu ke? Maka mustahil. Mustahil Allah Ta'ala gitu. Bila mustahil Allah Ta'ala gitu, mustahil juga Rasul itu bohong. Tu. Dan makna membenarkan itu ialah mengkhabarkan daripada benarnya Rasul, yakni mengkhabarkan Allah Ta'ala daripada benarnya Rasul. Itu makna membenarkan. Itu mengkhabarkan Allah Ta'ala daripada benarnya Rasul. Maka maknanya makna mengkhabarkan daripada benarnya itu, kerana mengkhabar oleh Allah Ta'ala daripada benar mereka itu Rasul pada segala khabar mereka itu Rasul, dengan bahawa mereka itu Rasul. Dengan bahawa mereka itu Rasul yang menyampaikan. Rasul tu khabar mereka bahawa mereka itu isim bahawa. Jaga-jaga. Bahawa mereka itu Rasul yang menyampaikan mereka itu Rasul daripada Allah Ta'ala. Noktah. Tu membenarkan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala membenarkan bahawasanya mereka ini telah menyampaikan apa yang Allah Ta'ala suruh sampai. Itu maksud mengkhabarkan daripada benarnya. Maka makna mengkhabarkan daripada benarnya itu ialah kerana mengkhabar oleh Allah Ta'ala daripada benar mereka itu Rasul pada segala khabar mereka itu Rasul, dengan bahawa mereka itu Rasul yang menyampaikan mereka itu Rasul daripada Allah Ta'ala. Letih begitu. Mana bandingannya? Nazir dia panggil. Dan bandingan yang demikian itu, barang yang apabila mendakwa oleh seorang bagi jemaah, yakni seorang rasul bagi umat dia, bahawasanya seorang ia seorang tadi pesuruh daripada raja. Ni contoh lain lah. Ni bandingan. Tadi rasul dengan Allah, ni sekarang raja dengan wakil. Dia nak bagi contoh tu. Dan bandingan yang demikian itu, demikian apa? Demikian membenarkan Allah Ta'ala akan rasulnya tu.
Okey. Barang yang apabila mendakwa oleh seorang bagi jemaah, yang ni bagi sekumpulan orang, bahwasanya ia seorang ni pesuruh daripada raja, yakni utusan raja. Pesuruh ni utusan. Dan mengkhabarkan ia pesuruh tadi akan mereka itu rusul, mereka itu jamaah, dengan bahwasanya raja menyuruh akan mereka itu jamaah dengan bagian-bagian noktah. Seolah-olah Allah Ta'ala suruh hamba Nabi SAW, umat Nabi SAW suruh buat gini gitu-gitu. Ni umpama raja lah. Maka berkata oleh mereka itu jamaah bagi seorang pesuruh tadi, apa dalil atas benar engkau? Macam Nabi SAW, orang suruh buktikan, apa dalil hang Rasul? Dia pun tunjuk mukjizat. Maka berkata ia seorang wakil tadi, bahawa raja itu berbuat atas kamu bagian-bagian atas menyalahi adat raja tadi. Maknanya kalau jamaah tadi tu, mana kalau jemaah tadi itu kalau buat kesalahan, kesalahan apa yang disuruh oleh raja, kena jatuh hukuman lah. Maka berbuat raja itu akan demikian apa? Demikian apa? Ia bahawa raja itu berbuat atas kamu bagian-bagian. Akan demikian bagian-bagian lah. Dengan makna kalau dalil dia ialah apa dia dalil kamu itu pesuruh raja, dengan makna kalau kamu ni wahai jemaah, wahai orang-orang muslimin ni, kalau buat salah raja akan hukum sekian. Kau raja akan buat sekian tu kalau kamu menyalahi dia. Adalah ia perkataan ni lah dalil atas benarnya pesuruh tadi. Maka berbuatnya akan demikian itu membenarkan baginya. Tu. Maka berbuatnya pesuruh tadi akan demikian cakapan membenarkan baginya. Kok mana ni? Maka berbuatnya pesuruh tadi akan demikian kata-kata tu membenarkan baginya bagi pesuruh tadi. Tu. Jadi dia suruh bagi dalil tu. Itu tunjuk atas kebenaran dia. Macam Rasul dakwa kepada umat dia Nabi, aku ni Rasul, aku ni Nabi. Apa dalil dia? Dia tunjuk mukjizat. Mukjizat itulah, dengan ada mukjizat itulah membenarkan mereka itu sebagai Rasul. Dengan sebab dalil inilah pesuruh ini dikatakan benar. Sebab apa? Kerana bahawasanya sya'an menempati ia perkataan yang disebut oleh pesuruh tadi itu pada tempat katanya raja telah benar oleh demikian orang itu pada dakwanya orang bahawasanya rasulku, yakni bahawasanya seorang itu rasulku, yakni pesuruhku, dan barang yang mengkhabar ia seorang tadi akan kamu dengan barang, yakni betul. Pada dakwanya dan pada khabarnya, atah pada barang tu, atah pada kata pada dakwanya, yakni benar pula oleh demikian orang itu pada barang yang mengkhabar ia orang akan kamu jemaah dengan barang. Hati-hati. Ini dia buat bandingan. Jadi Rasul Allah Ta'ala Rasul didakwa pada orang, kata aku ni utusan Allah. Jemaah tu berkata, apa dalil hani Rasul? Dia pun tunjuk mukjizat. Mukjizat tu seolah-olah menepati Allah berkata benarlah apa yang dia sampaikan. Begitu juga nazirnya, bandingannya, seorang pesuruh wakil raja pergi jumpa satu jemaah masjid ataupun jemaah tempatan. Dia kata aku ni utusan Raja Selangor. Apa dalilnya? Dia kata kalau kamu ni menyalahi sekian, kamu akan didenda sekian. Dia bacalah surat, contohlah. Dia baca surat, kalau kena ni kena 5,000, kena 6,000. Tu dalil dia, contoh. Hak tu apa yang disebut tu daripada notis tu, contohnya itu menepati kata raja, benarlah ia itu utusanku dan benarlah apa yang disampaikan. Seolah-olah je bukan keluar suara raja tu, bukan keluar suara Allah Ta'ala, benarlah itu hamba-Ku yang menyampaikan, kan? Khabar tanzili dia panggil. Jadi khabar hakiki, khabar tanzili. Khabar tanzili menepati saja, bukan keluar suara. Tapi kalau khabar hakiki, tu yang keluar suara tu lah, yang ada huruf suara tu, Quran, Sunnah dan sebagainya, Quran, Taurat, Injil dan sebagainya. Bukan keluar suara sungguh. Ketahui olehmu bahawasanya yakni mukjizat itu. Patutnya bahawasanya lah, ada nyak lah sini.
Bahwasa yakni, tiba-tiba bahwasa yakni. Jadi bahwasanya mana? Yakni mukjizat itu pekerjaan tu khabar bahwasa. Mau kena gitu. Jatuh tu la'alla as-sawab. La'alla adh-dhawir ketahui olehmu wahai orang belajar bahwasanya mana? Yakni mukjizat itu khabar pekerjaan yang mencarikan bagi adat yang disertakan dengan dakwa, yakni yang disertakan mukjizat itu dengan dakwa pesuruh, yakni rasul. Tu mukjizat. Perkara mencari adat satu. Itu jami' dia. Sebab ada benda banyak perkara mencari adat, itu jinsun dia. Lepas tu dia punya faslun dia. Mana? Iaitu mukjizat pekerjaan yang mencari adat yang disertakan dengan dakwa pesuruh. Itu fasal dia. Itu yang mengeluarkan istidraj, ma'unah, karamah dan sebagainya. Kalau semata-mata kata pekerjaan yang mencari adat, masuk istidraj, masuk mukjizat, masuk karamah, irhas, masuklah kau. Lepas tu bila kata disertakan pada dakwah Rasul, terkeluarlah belakang tu. Serta ketiadaan dapat seorang melintangi, yakni melintangi ia seorang akan dakwah pesuruh tu. Apa maksud melintangi? Dan ketiadaan dapat seorang melintangi akan dakwa pesuruh itu, yakni akan jadi rasul, yakni tiada dapat pun seorang boleh berusaha untuk menjadi rasul. Itu. Tak dapat. Hanya sahaja itu wahbatullah, kurniaan Allah Ta'ala. Tapi wali boleh. Rasul tak boleh. Buatlah ibadat tak mana pun, tak boleh jadi rasul. Dan keluar dengan yang mencarikan adat itu oleh yang tiada mencarikan adat. Mana? Seperti katanya seorang, aku Rasulullah dan tanda benarku naik matahari daripada masyriq, daripada barat, dan jatuhnya daripada timur dan jatuhnya, yakni terbenamnya matahari pada maghrib, pada barat. Tu biasa. Tu benda biasa, memang dah berlaku dah pun. Jadi mukjizat ni bukan benda yang selalu berlaku, benda yang tak berlaku sangat. Tu. Maka tiada dinamakan, yakni dinamakan terbitnya matahari di belah masyriq dan jatuhnya pada maghrib, tiada dinamakan mukjizat. Kerana tiada mencarikan, yakni kerana terbitnya fajar daripada masyriq, jatuhnya pada maghrib, tiada mencarikan adan. Gitu takdir itu. Minta takdir lah. Maka bersamaan padanya, yakni hasil daripada, bukan mukjizat. Kalau begitu, maka bersamaan padanya pada seorang yang mendakwa Rasul yang benar dan yang dusta. Jadi tak boleh dalam menceraikan dia itu benar ataupun dusta. Sebab apa? Sebab benda yang biasa berlaku. Jadi benda yang menceraikan antara hak dan batil, dengan makna dia itu hak, dia itu yang betul, maka dia diberikan benda yang luar biasa, iaitu mukjizat. Syahdan, tercapai pekerjaan yang mencarikan adat itu perbuatan. Tercapai, terhasilnya pekerjaan yang mencarikan adat itu perbuatan, yakni melalui perbuatan. Mana? Bermula seperti, yakni bermula tercapainya pekerjaan yang mencarikan adat melalui perbuatan itu adalah ia seperti terpancar-pancar air pada antara anak jari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu dari sudut perbuatan. Mukjizat dari sudut perbuatan. Dan tercapai pula pekerjaan yang mencarikan adat itu ketiadaan perbuatan. Takdir itu Dan tercapai pula yakni pekerjaan yang mencarikan adat itu ketiadaan perbuatan, yakni bukan melalui perbuatan, seperti yakni bermula tercapainya pekerjaan yang mencarikan adat melalui ketiadaan perbuatan itu seperti tiada menghanguskan oleh api akan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Bukan Nabi Ibrahim buat api, bukan Nabi Ibrahim menyejukkan api, bukan perbuatan dia, tapi terjadinya sejuk api pada ketika bakar Nabi Ibrahim alaihi salam. Tatkala ditunu, dia dilentangkan, dilemparkan ataupun dilentangkan, ditunu, dihanguskan. Ditunu ni dihanguskan. Ditunukan, dibakarkan, dihanguskan, dibakarkan oleh Namrud laknatullahi alaihi, ay ala Namrud. Tu ditunu. Boleh tengok Kamus Dewan edisi keempat. Ada lah ditunu tu, dihanguskan, dibakarkan.
Kata setengah ulama, jikalau tiada diiringi oleh Allah Ta'ala dengan kata Allah wasalaman ala Ibrahim, artinya dan sejahtera atas Ibrahim, jawab, niscaya mati Nabi Allah Ibrahim di dalam api daripada sejuk api. Bardan wasalaman. Betul tak? Mana tadi? Bardan mana tadi? Salaman. Bardan wa salaman. Bardan, kalau Allah Ta'ala stop, bardan, stop situ ya, Nabi Ibrahim mati kesejukan. Sebab bukan salaman, jadi sejuk dan salaman yang sejahtera. Jadi sejuk yang menyamankan, bukan sejuk yang terlalu sejuk sampai mati kan. Kalau kata bardan, stop situ, tak ada wasalaman, mati Ibrahim dengan mati kesejukan. Allah. Daripada sejuknya, daripada tu min li ta'lil, yakni kerana sejuknya api. Daripada tu min li ta'lil, min ta'liliyah, yakni kerana sejuknya api. Kerana firman Allah Ta'ala, surah apa tu? Surah kalau wasalaman ala Ibrahim tu surah Al-Anbiya ayat 69. Ni kerana firman-Nya Allah Ta'ala, ya naru kuni bardan. Tu surah Al-Anbiya ayat 69. Ya naru kuni bardan. Arti firman Allah, hei api, jadikan olehmu sejuk. Ya naru kuni, jadikan olehmu sejuk. Kuni lah, sebab nar tu muannas. Kalau kun muzakkar, anta, ni kuni anti. Tu. Sejuklah olehmu sejuk, jadilah apimu oleh sejuk, dan tiada khitab Allah Ta'ala akan suatu. Jadi bardan tu khabar kuni lah. Khabar kuni lah bardan tu. Tu artinya, hei api habis, dan tiada khitab Allah Ta'ala akan sesuatu, melainkan jadilah ia sesuatu seperti kehendaknya Allah. Jadi Allah Ta'ala kehendak untuk api tersejuk, maka berlakulah api tersebut sejuk. Tu ya. Jadi kalau Allah Ta'ala stop kata bardan tanpa wasalaman, sejuklah mati Nabi Ibrahim, sejuk kematian sampai membawa pada mati, habis. Dan datang riwayat bahawa tatkala jatuh, yakni jatuh sungguhlah ni Ibrahim ke dalam api itu, api Namrud, berhimpunlah segala cicak. Tu kena bunuh cicak ni. Sebab apa? Sebab dia tiup api. Gitu. Dia tiup api, maka sunat bunuh cicak. Mana cicak ni? Bunuh. Oi, cicak. Cicak bilik ni banyak. Tapi busuk lah kalau bunuh dia. Tak tahan bau Kalau bukan tempat kita, tak apalah. Kerana muafakat ia, yakni sepakat ia cicak itu akan meniup api Nabi Allah Ibrahim. Harif tu, yakni supaya memakan oleh api itu akan Nabi Allah Ibrahim, supaya menghanguskan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka sebab itulah mana? Sebab muafakat cicak akan meniup api kepada Nabi Ibrahim tu, disunatkan bagi kita membunuh akan cicak. Seperti binatang puasa yang 5 jua. Fawasik silap. Seperti binatang fawasik yang 5 jua, iaitu binatang perosak yang 5. Sunat juga bunuh. Sehari dia sebut dalam Nabi SAW tu. Sehari dia sebut sebenarnya. Ada 5 binatang fawasik. Antaranya kalau jengking, ular. Tak ingat dah pun kita ni 5 ni. Kerana sabda Nabi SAW. Hadis riwayat mana? Hadis riwayat Abi Hurairah dalam kitab Sahih Muslim, Sunan Abi Daud dan Tirmizi. Dia kata apa? Dia kata, inna man qatalaha fi awwali darbatin kutibat lahu mi'atu hasanatin wa fi thaniyati duna dhalika wa fi thalithati duna dhalika. Ini kelebihan bunuh 5 fawasik ni, dan cicak sekali lah. Artinya, rawahu Muslim dia sebut. Okey. Artinya bahawa sebarang siapa membunuh ia barang siapa akan cicak pada awal pukulnya. Jadi cicak ni khusus pada cicak ni lah. Begitu jugalah bila kata okey, ni khusus untuk bunuh cicak. Okey, betul lah tu. Bunuh cicak ni.
Yakni mati ia cicak dengan satu kali pukul. Kita lastik sekali, pom, mati. Niscaya disuratkan baginya, bagi barang siapa tadi, 100 kebajikan. Dan pada pukul yang kedua, yakni tiada mati dengan yang pertama, dan pukul yang kedua baru mati, kurang daripada demikian itu. Daripada demikian 100. Jadi fadilat dia kurang lagi ya. Jadi pasien bagus memang orang set-set nak main cicak menembak ni, cicak mati sekaligus, pom, habis mati. Dia dapat 100 kebajikan, 100 pahala. Kalau kali kedua baru mati, kurang sikit. Tu. Sebab apa kurang? Kerana tiada baik bunuh cicak tadi. Sebab dia akan menyiksa dia. Dia kan disunatkan sekali bunuh, pom, mati selalu. Dan pada pukul yang ketiga, kurang daripada yang kedua itu nisbah pahala, yakni. Dan difaham habis titik. Ini kurang. Sebab apa? Sebab makin lama untuk bunuh dia. Makin tak baik lah cara bunuh tu. Sebab apa nak bunuh tu? Bunuh sekaligus supaya tidak siksa kawan tu. Tu tahu cicak tu. Cuma 5 binatang fawasik tu nanti kita update semula lah. Tak ingat kita pun. Kau boleh cari Google. Cari lah Google. Bukan Google. Kita pernah jawab soalan ni. Antaranya ular kala jengking. Lepas tu tak ingat dah 3 lagi. Tak silap halang pun masuk juga. Tak ingat lagi dah. Kala jengking dengan ular je yang ingat. Lepas tu tikus tak silap. Tak ingat dah tu. Kena tengok semula lah. 5 binatang fawasik adalah hadis. Kata syarih rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Madri. Dan difaham daripada hadis ini, daripada hadis itu, hendaklah dipukul akan dia akan cicak dengan satu kali pukul. Biar ia cicak mati. Allah, macam sembang dah. Maka dapatlah kebajikan yang banyak. Dan jikalau tiada mati ia cicak dengan satu kali pukul, tetapi mati ia cicak dengan berbilang pukul, yakni beberapa kali, niscaya kurang pahalanya. Barang siapa tadi, kerana tiada baik bunuhnya barang siapa tadi, padahal disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bunuh cicak tadi. Bukan. Dengan baik bunuh. Ayat tumis itu. Dengan baik bunuh tu. Seperti sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila membunuh kamu, hendaklah membaikkan oleh kamu akan bunuhan. Tu. Maka tiada dinamakan baik bunuh itu melainkan yang menyegerakan mati. Noktah. Hatta benda tu disunatkan bunuh sekalipun, bunuh dengan kadar untuk mati sekali. Bunuh segera supaya tak menyiksa dia. Dan keluar dengan kata musannif, serta ketiadaan dapat seorang melintangi akan kenabian tu. Kata musannif tadi, yang tadi melintangi tadi, tak ingat dah kat mana tu. Tadi nampak ada tadi tu. Tu kat situ. Ketahui olehmu bahawasanya yakni mukjizat itu pekerjaan yang mencarikan bagi adat yang disertakan dengan dakwa, pesuruh serta ketiadaan dapat seseorang melintangi. Jadi kata mana? Tadi. Maka tiada madri, hilang dah. Seperti katanya. Dengan katanya tadi, dan keluar dengan katanya. Kata mana ni? Kata nyonya mana? Nak kata musannif dia dah syarah dah. Kalau kata dia mesti kena kata-kataku. Tu. Telah benar oleh demikian orang itu pada dakwa. Mungkin syarah Mubarahin lah kot. Katanya musannif dalam syarah Mubarahin. Mukjizatku itu bagaimana tadi? Serta ketiadaan dapat seorang melintangi akan dia itu barang yang dapat dilentangi oleh orang akan barang. Seperti kata nyonya seorang, mukjizatku itu bagian-bagian, maka dilintangi orang akan kehendak seorang tadi. Silap. Jadi gini makna lintang ni. Dan dilintangi mana tadi? Ketahui olehmu bahawasa yakni mukjizat, yakni bahawasanya apa? Yakni mukjizat itu pekerjaan yang mencarikan bagi adat yang disertakan dengan dakwa, pesuruh serta ketiadaan dapat seorang melintangi, dapat seorang lawan. Dapat seorang sekat dan lawan akan mukjizat tadi.
Jadi kalau benda tu dapat dilintasi oleh orang, dipatahkan oleh orang, dihapuskan oleh orang, tu bukan mukjizat lah. Sebab tu dia kata, maka dilintangi orang akan kehendak mukjizat itu, iaitu kehendak seseorang itu yang ada mukjizat tu. Dia tunjuk mukjizat, mana orang tu boleh bangkang lagi. Tu bukan mukjizat lah, sebab mukjizat ni dia melemahkan musuh. Habis. Maka tiada hasil kehendak seorang yang nak tunjuk mukjizat tadi, maka bukan dinamakan mukjizat. Noktah. Maka adalah mukjizat yang zahir pada Nabi kita. Habis titik. Habis. Tu mukjizat. Jadi mukjizat ni benda yang mencari adat, satu, kemudian disertai pada orang yang dakwah Rasul, dua, dan kemudian tak ada seorang pun boleh mengalahkan dia, dapat melintangi atau mengalahkan mukjizat tersebut. Kalau ada, makna bukan mukjizat. Contohnya Nabi nak belah bulan, tiba-tiba tak jadi, ada orang boleh patahkan dia. Tak nak belah bulan, tiba-tiba ada orang boleh tangkukkan balik. Ataupun boleh boleh membatalkan terbelahnya bulan. Tu kira bukan mukjizat Nabi tu, Rasul. Nabi SAW nak belah bulan, tiba-tiba ada orang seorang lagi yang boleh membatalkan kehendak Nabi untuk belah bulan. Tu kira bukan mukjizat. Tu tikus, kalajengking, burung helang, burung gagak, anjing ganas. Betul tu. Jadi ular tak termasuk lah, tapi ular pun sunat bunuh juga. Ular tu kategori sunat bunuh juga. Cuma tak masuk dalam kategori 5 fawasid lah. 5 fawasid ni binatang perosok. Binatang perosok lah. Jadi ular ni bukan binatang perosok. Binatang yang merosokkan, itu tikus, kalajengking, burung helang, burung gagak, anjing ganas. Anjing ganas ni anjing gila lah. Anjing gila ni sunat bunuh. Anjing yang beri manfaat haram bunuh. Anjing gila sunat bunuh. Anjing yang tak beri manfaat dan tak gila, khilaf ulama. Tu dia sebut dalam kitab Pedoman Sembahyang Jumaat dah. Syarah Pedoman Sembahyang Jumaat dulu dah. Habis. Kemudian kata musannif, nak cerita mukjizat pula. Maka adalah mukjizat Nabi, maka adalah yang zahir pada Nabi kita. Maka adalah mukjizat yang zahir pada Nabi kita itu amat banyak. Banyak zahir. Apa nama tu? Mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Demikian lagi segala mukjizat rasul-rasul yang dahulu-dahulu, maka tiada dapat menghinggakan dia kan mukjizat tadi. Dia kata mukjizat ni berlambak, tak dapat dihinggakan. Tapi kami nak hinggakan ni koda-koda je lah. Koda-koda belajar tahu ya. Koda-koda ambil tahu. Maka dia kata, dan setengah daripada mukjizat yang jatuh, yakni yang berlaku pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ialah Quran, dan itulah mukjizat yang kekal sampai sekarang. Maka iaitu Quran, mukjizat yang terlebih besar lagi berkekalan hingga akhir hari kiamat. Berkekalan sampai hari kiamat. Maka lemahlah segala manusia dan jin yang fasih-fasih, yakni fasih-fasih bahasanya, hendak mendatangkan seperti Quran tadi. Dan royahnya jikalau sekurang-kurang surah sekalipun, hatta surah nak 3 ayat sekalipun. Tu sekurang-kurang surah. Tobik sekurang-kurang surah, yakni sekurang-kurangnya 3 ayat. Sebab Quran ni 3 ayat paling kurang. Ni pun tolak bismillah salah satu daripada ayat Quran lah. 3 ayat. 3 ayat pun tak boleh dah. Kalau ada pun tahu dah ni bukan kalamullah, kalam makhluk. Seperti inna, tu dia buat contoh. Ni ayat pendek lah. Inna a'tainakal kautsar dan qul huwallahu ahad. Noktah. Maka tiada kuasa mendatangkan oleh segala kaum Quraisy yang terlebih fasih manusia umpama kafir Quraisy tadi, royah, dan jikalau bertulang-tulang setengah akan setengahnya, bertolong-tolong setengah akan setengahnya Quraisy tadi sekalipun, tak boleh juga buat satu surah yang seumpama inna a'taina wa qul huwallahu ahad. Masya-Allah.
Tiada kuasa mereka itu puak-puak Quraisy mendatangkan seumpama Quran. Maka ini demikian lemahnya mereka nak mendatangkan Quran walaupun bertolong-tolongan, menunjukkan bukan bukan. Betul lah. Maka ini demikian mana? Demikian tak bolehnya puak-puak Quraisy itu yang sefasih-fasih manusia walaupun bertolong-tolongan buat Quran, menunjukkan bukan ia Quran perkataan manusia. Tu tak boleh buat tu. Dari sudut ketuhanan pula, Allah Ta'ala cabar buat satu benda nyamuk tak boleh juga. Dari sudut Quran, suruh buat satu surah, asalnya suruh buat satu Quran, satu kitab. Dia ada 3. Tak ingat lagi tu. Betul lah. Dia ada 3. Satu suruh buat satu kitab. Tak boleh. Okey, kami bagi diskaun. Buat beberapa surah. Tak boleh lagi. Buat satu surah lah. Tak boleh juga. Tak boleh juga. Allah lemah. Tu Dan kalau dari sudut ketuhanan pula, dia suruh buat satu nyamuk. Buat satu nyamuk tak boleh. Tak boleh sebab kita guna bahan. Tu. Dan lagi adalah ia Quran itu menghimpunkan bagi segala maksud. Ini segala perkara yang dikehendaki dengan sedikit huruf. Sebab tu lah. Quran Alif Lam Mim. Banyak tafsir dia. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tengok surah tafsir Fakhruddin Ar-Razi. Kuat tafsir dia. Lambak panjang dia tafsir. Bismillah panjang tu. Allah. Bismillah tak silap satu jilid. Bismillah. Satu jilid. Tak tahu, tak ingat lagi tu. Ada yang cakap ada yang tafsir satu jilid tak silap. Tafsir tu lah Mafatihul Ghaib. Tafsir Fakhruddin Ar-Razi. Bismillah satu jilid. Tak silap lah. Kau tafsir lain. Allah tu. Terabu aja. Tu. Kata syarih rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Tu Quran. Seperti yang disebut oleh ulama, mana sekalian kitab yang diturunkan dari langit itu terkandung makna kitab di dalam Quran, dan makna Quran itu terhimpun di dalam Fatihah, dan makna Fatihah terkandung di dalam Bismillahirrahmanirrahim, dan makna Bismillahirrahmanirrahim terkandung di dalam ba-nya Bismillah. Dan ada lagi terkandung yang ba tu pada titiknya. Tu maksud dia. Ikhtisar. Kalau baca tafsir Syekh Nawawi, dia nukil lah. Bukan dia nukil, dia katalah maksudnya Al-Quran ni Ummul Quran. Fatihah ni Ummul Quran. Fatihah tu Ummul Quran. Dia kata ni. Dia kata Fasabi'atu mana? Wasabi'atu mana tadi? Hilang lah. Wahia, dan bermula dia Fatihah tu mustamilatun ala arba'ati anwa'in. Terkandung 4 perkara. Minal ulumi, daripada ilmu. Ahaduha, salah satunya ialah ilmu usuluddin. Wa qad jumi'atil ilahiyatu, telah terhimpunnya bab-bab ketuhanan pada perbahasan alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Tu perbahasan ilahiyat. Wan nubuwatu, dan nubuwat pada mana? Pada ayat alladzina an'amta alaihim. An'amta alaihim, orang yang diberi nikmat pada kau. Siapa dia? Nabi-nabi. Wadarul akhirati, dan perkara berkaitan dengan akhirat. Mana? Pada ayat maliki yaumiddin. Tu yang pertama. Ilmu yang kedua, wathaniha ilmul furu'i, ilmu furu', bukan usul. Wa a'zamuhu, dan yang paling besarnya ilmu furu' al-ibadatu, ialah ibadat. Apa dia? Wahia, dan bermula ibadat tu maliyatun, hak bangsa harta, wa badaniyatun, dan bangsa badan. Wahuma, dan bermula kedua-duanya ibadat maliyah dan badaniyah, muftariqatani, berbeza kedua-duanya, ila umuril ma'ashi, pada perkara-perkara kehidupan, minal muamalati, daripada muamalat, wal munakahati, dan munakahat. Wala budda laha min ahkami allati taqtadhiha al-awamiru wan nawahi, dan tidak padanya pada muamalat dan munakahat tadi daripada hukum-hukum yang telah difahami daripadanya perkara-perkara yang disuruh dan perkara-perkara yang dilarang. Tu perkara dengan ilmu furu' yang kedua. Yang ketiga, wa thalithuha ilmu tahsilil kamalati, iaitu ilmu untuk menghasilkan kesempurnaan. Wa huwa ilmu akhlaq, iaitu ilmu tasawuf, ilmu akhlak. Wa minhu al-istiqamatu fit tariqah,
Iaitu antara ilmu akhlak ialah istiqamah dalam jalan Islam. Wa ila dzalika, dan kepada demikian itu al-isyaratu biqaulihi, isyarat kepada kata Allah Taala wa iyyaka nasta'in. Tu ilmu akhlak. Wa qad jumi'atis syari'ah kulliha fi as-siratal ladzina an'amta 'alaihim. Silap. Fi as-siratil mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, situ dihimpunnya syariat. Wa rabi'uha, yang keempat, ilmu al-qasasi wal akhbar, ilmu tentang cerita-cerita dan khabar-khabar, anil umam, daripada umat-umat al-khaliyah yang telah lalu. Wa qad jumi'atis su'ada, dan telah terhimpunnya puak-puak yang bahagia, minal anbiya, daripada anbiya, wa ghairihim, dan selainnya, fi, pada perkataan alladzina an'amta alaihim, wal ashqiya'u, dan puak-puak yang celaka, minal kufar, daripada puak-puak orang kafir, fi, pada perbahasan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Empat. Jadi benda tu semua disebut dalam Zabur, dalam Injil, dalam Suhuf semua. Tu. Tu habis. Dan makna ba itu ialah bi kana, ma kana, wa bi yakunu, ma yakunu. Ni biasa kalau syarah bismillah dah ni. Arti makna ba, dengan aku ada barang yang telah ada, dengan aku ada barang yang lagi hendak diadakan. Tu maksud dia. Bikana makana wa bi yakunu ma yakunu. Kerana inilah, kata setengah ulama, kerana apa? Kerana dengan akulah ada barang yang telah ada, dan dengan akulah ada barang yang akan ada. Setengah ulama kata, jikalau tafsirkan makna bismillah itu, niscaya tiada kuasa membawa oleh 70 ekor unta. Mana kalau kita tulis bahas berkaitan bismillah, bawa pilah 70 ekor unta yang penuh dengan kitab tentang bismillah saja, tak akan habis. Tu Allahu Rabbi. Dan setengah daripada mukjizatnya pula, wallahu ta'ala alam, wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Jadi esok hari Jumaat kita marathon. Pengumuman awal, esok hari Jumaat kita marathon. Hari Sabtu tak ada Ustaz Mizi, kita marathon. Marathon ke lari ni? Marathon cepat ni. Habislah. Jadi kita akan insya-Allah khatamnya lebih kurang targetnya 3 atau 4 November. Sekali kita khulasah saniyah nanti. Khulasah saniyah kan nama dia? Khulasah saniyah dengan Miftahul Murid karangan Tuan Mina. Miftahul Murid tu baca sehari habis dah. Nak ambil tobik, bagi tobik je. Tu khatam. Lepas tu mikirlah nak khatam mana budak ini Zah. Jadi sebelum tu, syaratnya untuk mari khatam ni kena habiskanlah qada semua ni majlis. Dengar pada awal sampai habis. Yang mari khatam ni. Jadi cepat-cepatlah qada. Bagi siapa yang nak hadir. Nanti kita akan buat pengumuman sekali lagi, deadline bila yang nak kena daftar untuk siapa yang nak mari khatam, dengan syarat dia itu dengar habislah sebelum 4 November tu. Dan untuk kitab yang seterusnya, siapa yang terlambat kena bayar lah. Hak yang luar tu memang kena bayar lah. Hak tu tak ada can lah tu. Kitab lain pula nampak. Tak lain sangat. Okey, kabur siap-siap lah. Kukuk lah. Lepas ni insya-Allah taala kita akan sambung bacaan kitab kita yang tertangguh tu, iaitu kitab At-Tuhfatus Saniyah Syarah Jurumiyah. Kita akan bacalah lepas khatam, jurus khatam kitab ni. Dan insya-Allah itu khatam sebelum kita pergi umrah lah, bulan 12. Sekejap tu aja. Dan sekaligus kita baca juga kitab apa? 2 kitab ya. Supaya mudah nak khatam sikit. Lepas pada nahwu tu baca kitab lain pula. Mustalah hadis ke mantik pula. Ni baca tu dulu. Nahwu berperabih itu kan Tuhfatus Saniyah nak baca kan. Lepas makuri tu tak baca. Kita ganti tu sekejap tu. Mana kitab aku ni? Hilang lah. Aduh, hilang pula. Mana kitab dia? Kita baca Tuhfatus Saniyah. Dan kita baca kitab ini, Umdatul Talib
Syarah Faridah Al-Faraid. Lebih kurang 116 muka surat. Hak ni lagi syaitan lah. Hak ni berasal lagi syaitan ni. Sebab ada tulisan yang tak nampak pun ada, tapi boleh baca lagi lah. Ada yang tak tahu nak sebut pun ada. Kita lalu je lah. Ni boleh lalu cepat sikit ni. Dan kita hurai apa yang tahu lah. Kuku tak nampak, tak nak baca, susah ke? Wallahu ta'ala alam. Kita try lah baca. Kalau tak tahu. Kemudian bila hampa ni mid-sem ni, cuti mid-sem, ada tarikh tak? Ada tarikh ataupun tidak mid-sem? Sebagi tarikh atas mid-sem seminggu je ke? Ke 4 hari gitu ya? Kalau seminggu nak marathon satu kitab lah. Kitab ni, kitab apa tu? Bulan 12. Bulan 12 tu bila? Aku bertembung dengan umrah Bulan 12 kalau bertembung dengan umrah kot. Bulan 12 tu kita pergi umrah 19 bulan silap. 19 sampai 27 ke apa? 17 sampai 29 silap. Lebih kurang 12 hari tu 2 minggu ya. Kalau bertembung tak apalah. Kalau tak bertembung ni macam tu. Baca apa nama tu? Minhajus Salam. Kitab Jawi Pekoh. Minhajus Salam karangan Syekh Zainuddin As-Sumbawi, mengarang kitab Sirajul Huda. Kita baca tu dulu. Lepas tu cuti sem akan datang pula, yang 2 minggu tu. Kita marathon ni pula. Marathon Bidayatul Hidayah Syarah Mubarahi dengan Sirajul Huda pula. Itu lah. Tu akan datang pula Pelita Penuntut pula, kitab Pekoh pula. Itu lah. Marathon ni tak jawi lah. Yang apa? Yang harian-harian ni macam kita Arab. Ni dahulu habis Tuhfah dengan Umdah ni. Tuhfatus Saniyah tu akan datang, tengok macam mana. Ni satu lagi. Boleh pergi cari siap-siap lah kitab ni. Apa dia ni? Kitab dia Ghayatul Maram. Kitab berkaitan manasikul haji wal umrah Syekh Daud Fatani. InsyaAllah kita akan baca lepas balik umrah. Kalau tak baca lepas balik umrah tu mungkin Ramadan kot. Kita buat macam tu lah, macam Bahjatul Wasail. Macam ni saja tu Ramadan. Share dobit je lah. InsyaAllah ta'ala lah. Gi cari nama FB Pustaka Bakir. Dia ada jual sebab dia yang jaga nuskhah ni. Dia putus tip bagi. Lain tak ada dah jual. Ni tak ada jual kedai lah. Nak beli dekat Khazanah Fataniyah mahal pula. Habis beli hak ni RM8 tu silap. RM8 ke RM4. Itu lah. Wallahu ta'ala alam. Jumpa esok untuk marathon daripada pas subuh sampailah kita penat. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Jadi yang tak qada lagi qada lah. Mungkin minggu depan kot. Minggu depan kita akan buat pengumuman untuk tahu. Minggu depan ataupun minggu sekali lagi untuk kita tahu siapa yang nak mai khatam. Berasa 2-3 orang ya. Jangan ramai kan, mampu aku. Apa? Sebab kita ingat nak ni apa?
nak beli jubah, beli jubah untuk khatam, beli jubah untuk khatam, jubah warna merah, nampak macam menyala sikit. Wallahu ta'ala alam.